Pembangunan lestari adalah pembangunan yang mewujudkan keseimbangan dan penjagaan sumber alam tanpa menafikan pembangunan moden. Penjagaan sumber alam terbahagi kepada dua, iaitu pemeliharaan dan pemeliharaan. Pemeliharaan ialah cara pengendalian dan pengurusan sumber alam bagi mengelakkan kerosakan dan pembaziran. Manakala pemeliharaan adalah tindakan melindungi sumber-sumber alam supaya dapat mengekalkan keadaan alam semula jadi. Isu alam sekitar yang saya fokuskan adalah isu pengurusan sisa pepejah. Sisa pepejah ditafsirkan sebagai apa-apa bahan scrap atau benda lebihan yang dikendaki atau keluarannya yang ditolak daripada penggunaan apa-apa proses. Sisa pepejah merupakan bahan buangan yang paling mudah didapati dan paling banyak dihasilkan. Hal ini terjadi kerana pertambahan sumber atau punca terhasilnya sisa pepejah tersebut. Menurut sumber, rakyat Malaysia menghasilkan kira-kira 37,890 tan sisa setiap hari dengan sekurang-kurangnya 1.1 kg dijana bagi setiap individu. Jumlah ini dianggarkan terus meningkat seiring pertambahan populasi penduduk dan lebih membimbangkan ia akan membawa kesan ketepuan di tapak pelubusan sampah di seluruh negara dengan bilangan tapak pelubusan yang sangat terhad di setiap negeri. Nampakkan sisa pepejah di tapak pelubusan akan terjadi dan ia akan membawa kepada pencemaran alam sekitar seperti pencemaran udara, pencemaran air yang akan menjejaskan persekitaran sosial masyarakat. Selain itu, hal ini demikian juga akan memberi kesan kepada keuangan kerajaan. Terpaksa menanggung kos yang sangat tinggi dalam menguruskan sisa pepejah. Dianggarkan kerajaan terpaksa menanggung kos dalam 2 bilion setahun. Kos ini merupakan kos yang terlalu tinggi. Oleh itu, terdapat beberapa langkah-langkah mitigasi untuk mengawal dan mengatasi pertambahan sisa pepejah dalam aspek pengurusan. Yang pertama ialah mengadakan program kita semula. Program ini amat bagus dan ia menyokong dasar kerajaan dalam aspek pengurusan alam sekitar, iaitu konsep pembangunan lestari. Program ini dapat mengurangkan pencemaran dan dapat menguruskan sisa pepejah dengan baik. Sebagai contoh, masyarakat dapat menyita semula barang yang terpakai untuk digunakan kembali. Hal ini juga dapat mengurangkan pembuangan sisa pepejah. Program ini juga dapat membuatkan masyarakat lebih peka dalam aspek pengurusan sisa pepejah. Masyarakat dapat membuat pengasingan sisa domestik aman masing-masing. Komposisi seperti kertas, plastik, kaca dan sisa makanan dan sebagainya dapat diasingkan di dalam bekas atau plastik yang bersesuaian sebelum diletakkan di tong sampah. Dengan pengasingan sisa pepejah ini, ia dapat mengelakkan daripada pencemaran udara dan air. Bahkan ia juga dapat mengelak daripada kehadiran penyakit berjangkit yang akan menjejaskan kesihatan masyarakat. Langkah mitigasi yang kedua ialah mengurangkan penggunaan plastik. Sisa pepejah yang paling kerap ditemui ialah plastik. Oleh demikian, penggunaan plastik dalam industri makanan dan di pusat membeli belah telah menyebabkan pertambahan sampah saraf. Tambahan pula, plastik dalam penggunaan harian kita memakan masa di antara 10 hingga 1000 tahun untuk reput. Oleh yang demikian, cadangan pengurangan penggunaan plastik dapat mengurangkan sisa pepejah, yang mana penggunaan plastik sebenarnya boleh digantikan dengan kertas yang lebih mudah terurai. Selain daripada itu, pengurangan penggunaan plastik juga dapat mengurangkan penggunaan minyak petroleum untuk tahlilan plastik. Tambahan pula, penggunaan petroleum untuk menghasilkan plastik akan menjejaskan bekalan petroleum. Setiap individu perlulah sedar bahawa penggunaan plastik
amat memberi kesan negatif pada alam sekitar. Sajak perancangan dan pembangunan lestari ini memainkan peranan yang amat penting kepada pelajar supaya pelajar dapat menguasai ilmu pengetahuan mengenai alam sekitar. Semua pihak terutama kerajaan perlu berlandaskan kepada prinsip pembangunan lestari dalam proses membuat keputusan dan membuat pembangunan moden bagi memastikan kelestarian alam sekitar dapat dijaga. Sekian, terima kasih.